sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuka Allah SWT, jadi umat ini Allah Ta'ala telah tunjukkan syariat bagaimana Nabi SAW telah tunjukkan kepada sahabat. Mereka kena istimai. Istimai ini berjemaah. Kita boleh bersendiri-sendiri. Nabi latih setiap sahabat dan latih setiap umat ni tuan-tuan yang mereka perlu bermesyuarat, mereka berjemaah membuat satu keputusan. Maka setiap dalam keputusan mereka, dalam kerja buat yang mereka buat dengan berjemaah ni, iaitu istimai dipanggil, secara beramai-ramai, betul-betul secara istimai. Dia tidak buat keputusan mengikut dia punya kehendak di kepentingan diri dan sebagainya. Maka Allah beri perlindungan, Allah beri pertolongan, Allah turunkan rahmat, Allah pelihara umat itu. Selagi mana umat ini di dalam istimaiyah, maknanya dia berjemaah. Maka tuan yang mulia, asas yang paling utama Nabi telah ajar pada sahabat dapat umatnya lah semua berjemaah. Maka kita telah datang, alhamdulillah hari ini kita telah datang. Dan apa yang paling besar sekali tuan mulia adalah menggerakkan manusia ini, bawa umat ini pada istimaiyah, iaitu bawa umat ini datang pada satu fikir, satu hati, satu kerja. Maksudnya kerja tu bukanlah maksudnya kerja apa cari kumpulan duit tu, macam-macam kerja boleh buat lah. Maksud satu kerja tu kita dalam agama ni, bagaimana sahabat-sahabat mereka saling bergotong royong, membantu bermesyuarat. Macam tadi kan, sahabat tadi Nabi telah perintahkan dia di dalam masuk Islam, balik pada kaum dia telah buat dakwah, tapi dia tak mahir lagi, dia beremosi sikit, dia belum apa, iman dia belum betul-betul sempurna lagi, dia baru lagi masuk Islam. Dia dakwah mungkin cara dia tak kena lagi. Jadi dia balik beri kategori, beri laporan kepada Nabi SAW. Nabi SAW telah beri nasihat pada dia, ubah fikir dia, jangan bersifat menghukum. Dia minta kepada Nabi untuk doakan anjuran kepada kaum dia tadi, tapi Nabi SAW kata jangan, aku dihantar untuk rahmatul lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Barulah sejuk hati dia kan, sahabat ni tadi. Maka dia beritahu, dinasihatkan dulu pada dia, betulkan dia punya zihin dia ataupun dia punya fikir dia, fikir risau dia supaya sama dengan Nabi SAW. Jadi dia beritahu rahmatul lil alamin, macam mana pun terima keadaan seadanya orang itu dan beri ruang kepada dia kan. Maka dilatih dengan apa, dibantu oleh sahabat, dimesyuaratkan, kemudian dibantu oleh seorang sahabat. Akhir natijah dia apa nama dia? Allahu Akbar. Hidayat kata dia satu kaum yang mana tadi menentang, asal dia nak menentang agama Allah, tapi mereka pergi dengan bermesyuarat. Nabi SAW dengan mereka dan bermesyuarat, dan mereka pergi dengan apa, dengan tawakal kepada Allah SWT, minta pertolongan Allah. Allah telah turunkan hidayat. Bukan sahaja yang datang yang di barisan hadapan yang nak menentang mereka, nak bunuh mereka dapat hidayat, bahkan seluruh kaum dia masuk Islam, seluruh kaum dia dapat hidayat. Inilah kesan yang tuan-tuan yang mulia apabila kita beristimai itu, berjemaah. Tidak hanya dengan solat berjemaah, bahkan segala kerja buat kita, gotong kita, macam mana masyarakat kampung kita ini, supaya kita apa tuan-tuan dapat pertolongan Allah SWT. Jadi umat yang tuan-tuan yang mulia dilatih oleh Nabi SAW untuk istimai akan kembali. Banyak umat ni dah berpecah belah ikut fahaman masing-masing dan sebagainya, jauh daripada sirah kehidupan Nabi SAW dan sahabat ni dah terlalu kita nak kembalikan balik. Benda ni dah lama dah, kita pun ada buat, cuma tak secara apa sempurna. Kita sempurnakan amal-amal ni tuan-tuan. Di setiap mahalah kita lah yang kendalikan, bukan pihak Allah, bukan kami yang datang sini. Kami berlatih di sini untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kami bantu tuan-tuan bersama-sama, kita begitu royong atas perkara takwa ni, perkara agama ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita kan, beri kekuatan kepada kita untuk kita hidupkan amal-amal Nabi SAW dengan istimaiyat tadi kan, dengan berjemaah tadi. Antaranya tadi bacakan hadis kan, secara istimai. Jadi bekalan iman tadi kita bawa balik kehidupan rumah kita, sebab kita bawa keluarga kita juga dengan fikir yang sama, dengan usaha yang sama. Bagaimana setiap orang dapat usahakan atas iman dia, atas amal dia. Jadi tuan-tuan sekalian, jemaah-jemaah dihantar. Macam mana Nabi SAW telah bentuk sahabat-sahabat, kita lantik seorang amir, maka dia dihantar pergi bergerak di satu kampung, satu kabilah, satu tempat dan satu tempat. Dan mereka akan balik beri laporan apa yang kamu buat, dia dengar, akan beri nasihat. Jika tak betul, macam tadi kan, dia minta nak doakan anjuran. Nabi SAW nasihatkan dia, jangan minta. Kita dihantar oleh Allah untuk rahmat, soalan, bukan untuk menghancurkan mereka, tapi pujuk mereka dengan kasih sayang, dengan penuh hikmah, bawa mereka dekat kepada Allah SWT. Akhir natijah ada hidayah, ada hidayah, berbondong-bondong orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka yang antara mereka yang pandai, dia telah diberi tanggungjawab, diberi tanggungjawab untuk lantik mereka-mereka yang baru-baru masuk
Islam, latih dia baca tajwid, baca Quran, baca Fatihah, solat dan sebagainya. Maka hidup masjid Nabi SAW 24 jam. 24 jam hidup. Ada halqah Al-Quran, ada halqah tajwid, ada halqah hukum hakam, kan? Ada halqah iman seperti ini. Dan ada yang keluar di Allah SWT, dia baru balik keluar di Allah SWT, bagi laporan. Berjemaah bergerak sentiasa, bertebaran di soalan, kan? Tuan-tuan yang 24 jam hidup. Sehingga kan tuan-tuan yang mulia, ini natijahnya bila istimaiyat berlaku dalam bila kita bawa sirah kehidupan Nabi SAW dalam masyarakat, dalam kehidupan kita, dalam karya kita, dalam tempat kita, maka Allah Ta'ala akan sebarkan hidayah. Macam mana berlaku zaman Nabi SAW? Orang-orang tawanan perang dia tak diikat dalam penjara, tapi mereka diikat di tiang-tiang masjid. Mereka diikat di tiang-tiang masjid, Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Dan apa yang berlaku? Ditinggalkan 3 hari, kan? Diikat dekat dalam masjid Nabi SAW selama 3 hari. Adakah dia dipukul di situ? Tidak. Mereka dilayan begitu istimewa, seolah-olah seperti layan tetamu. Seperti layan seorang tetamu, buat tapi dia kena ikat lah. Dia kena ikat. Dilayan seperti seorang tetamu, diberikan minuman, diberikan makanan kepada mereka. Bukan makanan yang macam yang kalau dekat penjara mungkin dekat apa, makanan yang sangat rendah lah, kan, kualiti. Tapi ini diberi makanan yang baik-baik, diberi layanan. Mereka rasa sangat pelik. Tawanan-tawanan perang, musuh-musuh Allah tadi yang asalnya berperang orang Islam tentang agama Allah, mereka lihat akhlak orang Islam, layan mereka, Masya Allah, kan? Mereka tengok kehidupan mereka saling berkasih sayang, kan? Mereka bersama-sama, berlainan kaum. Mereka pun ada di macam kasta-kasta, kan? Ada yang orang kampung, kan? Ada orang wajang, orang luar, ada yang berabdi. Tapi mereka boleh makan sama-sama, boleh bekerja sama, semayang berjemaah sama-sama, kan? Hamba dengan tuan dia, kan? Sama-sama. Zaman tu dia tengok, beli ni, dia rasa kagum lah. Maksudnya mereka sangat bahagia, mereka sangat, kan, tenang, kan? Amat tak ada nampak permusuhan. Mereka saling membantu satu sama lain. Mereka solat di sampai tengok semua berbaris, kan? Dalam saf, kan, lurus, sama-sama solat. Tak ada siapa yang kat belakang dan sebagainya. Bahkan mereka pun tak dijaga, dibiarkan aja dekat tiang tu tadi. Lepas solat, mereka dilayan lagi, diberi makan dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, setelah 3 hari Nabi perintahkan buka ikatan ini, tanya ni. Dia nak suruh dia balik lah, nak lepaskan dia. Dia kata kami tak nak balik, kata dia. Kami nak masuk Islam, kan? Kami nak bersama-sama dengan kamu. Kami nak terima agama Allah SWT. Ini tuan-tuan yang mulia, natijah dia tuan-tuan mulia, apabila kita saling bersatu umat Islam dalam bergotong royong dengan istimaiyat kerja Nabi SAW, saling bergotong royong, saling membantu, berkasih sayang satu sama lain, atas perkara takwa ni dalam dia, Allah SWT akan menunjukkan apa? Hidayah. Menjadi sumber hidayah. Masjid qaryah kita ni akan jadi sumber hidayah. Macam mana Masjid Nabawi zaman Nabi SAW, itu juga sebenarnya. Ada satu kisah lagi dalam dia, ketika itu Islam dah berkembang zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah perintahkan satu orang sahabat dijadi gubernur di satu tempat, di satu negara Arab. Saya tak ingat nama tempat tu. Dia ni jadi gubernur kat sana. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pesan pada gubernur yang bakal berjalankan tugas kat sana, dipesan kamu pergi ambil tulang kat dalam, ada dalam rukunan tempat sampah itu, ada tulang-tulang lah, tulang yang dah habis masa Adam semua, kan? Tulang-tulang lama ambil, juga dah ambil tulang. Kemudian Sayyidina Umar telah ambil dia punya pedang, gariskan satu garisan dulu atas tulang dia. Pesanan dia pada bakal gubernur ni tadi, dipesan supaya dia menjalankan perintah Allah SWT, kerja amanah, lurus seperti mana lurus garisan ni tadi. Sebagai macam apa, teknologi ataupun simbolik lah, peringatan dia. Kita tahu kisah Sayyidina Umar adalah seorang yang sangat tegas, kan? Jadi didengar, ditaat oleh gubernur, dia pergi ke tempat dia. Seketika dia di sana, tuan-tuan yang dia, ada satu orang Yahudi ni, di rumah dia dekat dengan masjid. Masjid nak dibesarkan. Masjid ni nak dibesarkan, tak cukup kuat. Orang masuk Islam ramai, maka masjid perlu dibesarkan. Maka rumah Yahudi ni, orang kafir ni tadi, dia tepi dekat masjid tu tadi. Diberi tawaran untuk beli tanah dia, rumah dia tadi, dipindahkan ke tempat lain, diberi tawaran tempat lain juga.
di tanah. Dia orang miskin. Orang kafir ni tadi, dia orang miskin. Itulah satu-satunya harta dia, tempat dia berteduh. Kalau dia walaupun boleh dapat duit, dia tak ada tempat lain. Dia tak tahu boleh dapat ke tak boleh dapat. Nak beli rumah, nak beli tanah. Jadi dia tak izinkan, dia tak setuju. Dia beritahu orang boleh 4 kali ganda. Memang untung kaya raya lah kalau dia dapat duit tu. Dia tetap juga dengan pendirian dia tak mahu juga. Akhirnya macam mana cerita, dia ni dipaksa juga. Maksudnya rumah dia tu dikacau, dia gelap, dibina-binaan dekat-dekat dengan rumah dia ni. Maka dia ni tak boleh buat apa, dia tanya orang Islam siapa ketua kepada gubernur ni. Dia beritahu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada kat Madinah. Maka dia mulakan perjalanan tentang jauh, tak tahu berapa lama. Dia naik, kalau saya naik kuda tu, dia mulakan perjalanan nak jumpa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pergi jumpa. Hari dia dah sampai, dia jumpa satu orang miskin, pakaian bertampung-tampung, duduk kat bawah pokok, berbantalkan batu. Berbantalkan batu. Jadikan batu sebagai bantal. Dia tengah tidur kat situ. Ada satu orang di kat bawah pokok, dia tengah rehat tengah tidur. Dia pun nak tengok tanya orang, tak ada. Dia nampak yang tu je yang ada. Maka dia pun pergi tanya. Dia tanya pada orang tu tadi, tuan, dia kata dia boleh tak tuan tunjukkan saya mana dia Sayyidina Umar, kata dia. Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata kenapa kamu nak cari dia? Daripada mana kamu datang? Dia pun cerita lah tadi. Daripada awal kisah, sampailah dia cerita apa nama, dia datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia nak jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tanya kepada orang miskin ni. Dia dah beritahu hajat dia, daripada mana dia datang, kenapa dia datang, kenapa dia jumpa Sayyidina Umar. Dia kata rumah dia diganggu, tapak rumah dia buat masjid, orang Islam buat masjid kat situ kan. Saya tak setuju nak jual tanah saya, tapi mereka buat. Jadi dia terperantap kan. Dalam kawasan mungkin kat kawasan masjid tu kan, ganggu lah masjid dia nak mengadu pada Amirul Mukminin. Kita nak jumpa gubernur tu tak boleh nak nego macam mana. Dia jumpa dengan Amirul Mukminin direct kan. Dia cakap dengan orang. Jadi orang miskin ni tadi telah beritahu pada si orang kafir ni yang musafir tadi datang nak tanya jumpa Amirul Mukminin. Dia beritahu pada dia, kau pergi ambil tulang kat dalam dalam rumpun macam sampah kan, ada tulang kat situ, pergi ambil. Aku datang ni bukan ambil tulang, aku datang nak jumpa Sayyidina Umar, kata dia. Kau pergilah ambil dulu, kata dia. Pergi ambil dulu. Dia tak tahu siapa orang yang cakap dengan dia. Maka dia telah ambil tulang tadi, dia telah beri satu garis, ambil dia punya pisau, dia pedang tu dia gariskan dekat satu tulang dia. Kau ambil tulang ni, kau bawa tulang ni, kau pergi sampaikan kepada gubernur. Ibu pening tanya. Saya datang ni daripada jauh nak jumpa Amirul Mukminin. Saya dikenalkan, dia lah Amirul Mukminin. Allahu Akbar. Sangat lucu tentang Amirul Mukminin duduk kat bawah pokok, batu tu tampung-tampung ada 13 tampung. Tengah berbantalkan batu. Seorang Amirul Mukminin, dia rasa kagum, mana pergi tentera-tentera kau, kata dia kan. Dia dengar daripada jauh, kau seorang yang hebat. Jadi boleh tahu orang kafir ni cakap pada Sayyidina Umar, aku dengar berita, semua orang kafir takut kan. Mana pergi tentera-tentera kau? Tidur orang miskin duduk, janda-janda orang tua, anak-anak yatim. Ni nak jumpa saya kan. Dia sangat terkesan lah, kagum dengan akhlak Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tuan-tuan yang mulia, dia telah balik jumpa dengan gubernur. Beritahu pada gubernur ni tadi, dia kata aku telah jumpa kau punya pemimpin kau, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dia telah sampaikan pesan pada aku, sampaikan hadiah ni ataupun barang ni pada kau. Itu tulang tu lah, dia bukakan pesan tu, tunjuk kepada dia tulang. Bila tunjuk je daripada dia tentang dia tulang yang pernah dinasihat dulu yang awal tadi cerita, terus setelah dia berubah muka gubernur yang tadi jadi pucat dan dia jadi ketakutan. Dia telah perintahkan semua orang Islam, orang dia pula tentera ataupun orang Islam, gobohkan balik binaan-binaan yang bakal dia buat masjid dekat kawasan rumah si kafir ni tadi. Dia melihat begitu kagum dia. Dia kata begitu sekali ketaatan dia, walaupun dulu jauh tak nampak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini begitu jauh, tapi mereka begitu taat, begitu amanah dengan apa, dengan tanggungjawab mereka sanggup robohkan binaan-binaan yang mula dibuat untuk buat masjid kan. Dia kata lala dia pun rasa sangat terharu dengan keadaan tu tadi. Dia menahan gubernur tidak cukup lah, tak payahlah, dia kata dia.
aku bela untuk diberikan pada buat jadi tanah tu jadi masjid dan sebagainya. Dan dia tuan yang mulia telah masuk Islam. Dia telah masuk Islam. Beginilah keadaan tuan yang mulia sahabat Nabi SAW. Mereka begitu amanah dalam kehidupan mereka. Mereka takwa kepada Allah SWT. Mereka sentiasa menjaga muamalat, muasyarat mereka dalam kehidupan mereka. Inilah usaha yang kita perlu buat tuan yang mulia. Kita perlu bawa umat itu kita datang kepada perintah Allah, beriman dan takwa, supaya seluruh kehidupan dari segi imaniat, dari segi ibadat, dari segi muamalat, dari segi muasyarat, dari segi akhlak, sebagaimana Nabi SAW tunjukkan, supaya dia dapat sempurnakan dalam kehidupan setiap orang Islam. Maka sekiranya umat Islam ini dalam dia kembali kepada perintah Allah SWT, muamalat, muasyarat yang disebutkan tadi dalam 5 aspek kehidupan tadi, imaniat, ibadat, muamalat, muasyarat dan juga akhlak, maka Allah SWT akan turunkan hidayah. Macam mana sahabat dulu mereka telah sempurna perkara ini, maka seluruh orang kafir akan terkesan dengan orang Islam. Sehingga kan keadaan itu tadi punya perjauhan di pengorbanan diberi masa tadi, dia datang nak selamatkan tanah dia, akhirnya bukan tanah dia tak selamat pada zahirnya lah kan, macam tak selamat, tapi bukan tak selamat lah, maksudnya dia telah relakan hati dan dia sendiri telah menyerahkan diri menuntut agama Allah SWT telah masuk. Itu kan yang mulia, tak perkara lah kita dihantar dalam dia. Itu bergotong royong kan, kami daripada kampung yang kita tangkap, ada yang daripada Kala-Kala, daripada Ri dan sebagainya. Kita sama-sama berjemaah, belajar-belajar sebagaimana dinasihat oleh alim ulama untuk ini hidup keamanan Islam ini mirip zaman Nabi SAW. Dan apa jemaah-jemaah yang sedang bergerak di seluruh alam, jemaah-jemaah yang bergerak bukan hanya di Malaysia sahaja, tapi jemaah-jemaah sedang bergerak di seluruh permukaan alam ini, mendapat bantuan Allah, mendapat pertolongan Allah SWT. Kalau tuan-tuan lama dengan jemaah-jemaah Dapura Demi ke segi berkali kita dengar seluruh dunia datang kan. Baru-baru ni mesyuarat Malaysia diberi penghormatan, Allah Ta'ala pilih kan, Malaysia menjadi tempat mesyuarat di seluruh dunia. Tahun lepas bulan 11 bulan 12, tahun ni lagi sekali menjadi hak tempat untuk mesyuarat seluruh dunia. Datang daripada perwakilan orang Islam kita di seluruh dunia, tentang dia datang mesyuarat di seluruh kali. Mereka dah baliklah dan mereka bergerak di seluruh. Jadi kan tempat Malaysia ni sebagai contoh, Allah Ta'ala telah muliakan, Allah telah sediakan kebaikan orang Malaysia ni kan, punya akhlak, sopan santun, diberi bahasa dia yang sangat baik kan, yang sangat diberi kata oleh ulama salahiyah, kebolehan, kemampuan umat Islam di Malaysia ni tadi boleh ekspor satu dunia. Kalau kita tahu pergi ke Mekah kan, pergi haji dekat Mekah, orang boleh-boleh ataupun pentadbiran orang apa di Saudi dan dia sangat suka orang Malaysia. Kerana mereka sangat tahan, mereka sangat teratur, mereka sangat membudi bahasa kan. Dia suka sangat orang Islam, orang Malaysia khususnya pergi ke sana. Bukan sahaja Arab Saudi tapi seluruh dunia suka orang Malaysia. Satu dunia suka orang Malaysia. Ada satu kisah tentang bila satu orang jemaah Malaysia ni pergi dekat satu negara. Saya tak ingat nama negara tu, tapi negara tu negara Eropah, sama ada Jerman ataupun negara Sweden, itulah lebih kurang bunyi dia. Dekat area Eropah kan. Apa yang berlaku dalam dia jemaah ni telah sampai di airport. Dia diputuskan pergi satu negeri. Tapi negeri itu jauh. Perjalanannya naik kenderaan mungkin 10 jam ataupun 8 jam macam itulah. Dia naik bas ke, dia naik kereta taksi dan sebagainya lah. Jadi sebelum dia nak bergerak, ada satu orang Yahudi telah datang kepada dia. Satu Yahudi telah datang kepada dia. Telah datang kepada jemaah ni, dia beri satu kertas, nama, alamat, beritahu kepada orang Islam. Dia beritahu kepada jemaah ni, kamu pergi kepada orang ni. Dia sangat memerlukan kamu sekarang. Dia dah keadaan kritikal, dia sangat setengah nazak, dia sangat sakit. Dia sangat memerlukan kamu ketika itu. Kamu pergilah jumpa dia. Tapi alamatnya bukan tempat yang diputuskan mesyuaratkan untuk jemaah ni pergi negeri itu, tapi dia pergi tempat lain. Perjalanan yang amat jauh, dekat 8 jam macam itulah. Dia kata, diberitakan. Ini orang Malaysia lah, jemaah Malaysia yang baru lagi, dalam 4 tahun yang lalu. Dengan sekian apa yang berlaku, jemaah ni telah mesyuarat. Kita telah mesyuarat, pergi kita nak ni. Ini yang bagi tahu ni bukan orang Islam ni, yang bagi tahu ni orang Yahudi. Orang Yahudi pun ada dekat Eropah ni. Dia menetap dekat sana. Jadi dia beritahu satu alamat tu, dia beritahu kepada dia untuk pergi ke sana. Jadi ringkaskan cerita dan sekian, jemaah ni telah putuskan, Allah ilhamkan kepada mereka untuk pergi ke alamat tu. Untuk jumpa satu orang ni di keadaan nazak. Dia telah pergi berjalan akhir yang cari-cari, ringkaskan cerita, dia dapat jumpa rumah tadi. Dia masuk je rumah tadi, dia benarkan masuk.
Ali Fadli pernah masuk rumah. Dalam rumah tu ada 4 ke 5 agama. Dia letak Khalid, Kristian, dia letak ni Buddha, Islam pun ada, Allah Muhammad kan. Apa tu? Lepas tu dia letakkan apa lagi? Hindu. Ada beberapa orang meletak dekat dalam rumah ni. Jemaah pun pelik lah. Dia tanya kepada orang ni tadi, memang waktu tengah keadaan sakit, tapi dia boleh bercakap. Dia kata, kenapa kau letak banyak sangat ni kan? Itu agama apa sebenarnya? Dia beritahu tentang ni mulia, saya mengadu kepada Tuhan mana, saya tak tahu yang mana yang betul, mana satu yang benar. Saya tak tahu. Saya cuma angkat tangan bawah, saya letak kita Tuhan tu pada dia lah. 5 tu dia mengadu kepada Tuhan, dia tengah sakit, dia minta Tuhan yang benar ni tadi. Ini bukanlah beri dia ke semua, dia minta pertolongan lah kan, dia nak beriman lah maknanya. Tapi dia tak tahu mana satu. Tak ada orang Islam dekat area itu tuan-tuan. Jemaah ni lah Allah Ta'ala hantar tuan-tuan yang belia. Allah Ta'ala wakilkan kisah dia. Ayat dia rekahkan cerita, dia telah jumpa orang ini, orang yang telah masuk Islam. Apa yang berlaku tuan-tuan, 3 hari lepas tu orang ini telah mati tuan-tuan. Maka dia telah terselamat daripada masuk dalam neraka Allah selama-lamanya, masuk dalam syurga Allah Ta'ala kerana sumpah di Islam. Jadi tuan-tuan, yang ini kita diberi tanggungjawab untuk, kalau kita buat azam niat lah tuan.